Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sikit kejayaan saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang dapat mengikuti taklimat ataupun sesi libat urus pada kali ini. Baiklah, ini adalah sesi libat urus bagi ujian akhir sesi akademik tahun 2022-2023 bagi tahap 2 yang saya akan sampaikan untuk pengetahuan dan juga rujukan para ibu bapa sekalian. Baiklah, sebelum kita meneruskan, ingin saya menarik perhatian ibu bapa dengan sedikit ulangan berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah. Ya, pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada dua kategori, ya, iaitu akademik dan bukan akademik. Jadi apabila kita melihat kepada carta ini, okay, kita nampak pentaksiran berasaskan sekolah adalah terdiri daripada akademik dan bukan akademik, dan akademik pula terdiri daripada pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Okay, tetapi buat masa ini pentaksiran pusat iaitu UPSR telah dimansuhkan, jadi kita hanya bertumpu kepada pentaksiran sekolah. Manakala pentaksiran bukan akademik ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum dan juga pentaksiran psikometrik. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis pentaksiran yang kita laksanakan sepanjang sesi persekolahan anak-anak kita di sekolah rendah. Baik, jadi kita mulakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Pengenalan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah ataupun UPSR mulai tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 28 April 2021. Seterusnya, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Jun 2022 bersetuju dengan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3. Okay. PT3. Susulan daripada pemansuhan UPSR dan PT3, pemerkasaan PBS yang mula dilaksanakan pada tahun 2021 terus diperkukuhkan. Okey, kita teruskan lagi tentang fokus ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir sesi akademik ialah ujian peringkat sekolah dan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada PBD sumatif di akhir kalender akademik. Ujian akhir sesi akademik bukan merupakan pentaksiran pusat. Matlamat ujian akhir sesi akademik pula ialah bertujuan mengumpul dan mendapatkan maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid atau kandungan yang dipelajari murid sepanjang sesi akademik. Seterusnya, ujian ini juga dapat memberi gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Maklumat ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan intervensi untuk membangunkan potensi murid. Sasaran bagi ujian akhir sesi akademik adalah melibatkan murid sekolah rendah tahap 2, iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Semua murid yang berdaftar dalam aplikasi pangkalan data murid iaitu APDM boleh menduduki ujian akhir sesi akademik ini. Mereka adalah terdiri daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Manakala murid-murid di tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 akan meneruskan ujian pentaksiran formatif iaitu PBD. Instrumen pentaksiran dan panduan penskoran bagi murid sekolah rendah tahap 2 melibatkan 5 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Okay. Instrumen bagi 5 mata pelajaran ini akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, dan instrumen bagi mata pelajaran lain akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Okay. Pentaksiran bagi mata pelajaran lain daripada 5 mata pelajaran ini akan ditadbir urus oleh pihak sekolah sendiri. Okey, berikut adalah tempoh masa pentaksiran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi Bahasa Melayu, 1 jam 15 minit adalah masa yang diperuntukkan. Bahasa Inggeris pun 1 jam 15 minit. Begitulah juga dengan Matematik, Sains dan Sejarah. Semuanya membawa masa 1 jam 15 minit bagi satu sesi pentaksiran. Untuk pengetahuan ibu bapa juga,
dalam pentaksiran kali ini, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah ini adalah mempunyai satu kertas sahaja berbanding dengan peperiksaan UPSR yang terdahulu, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik mempunyai dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okay. Ini yang membezakan sebab ini adalah pentaksiran sekolah, bukannya pentaksiran pusat. Okay. Sebagaimana yang dinyatakan tadi juga, instrumen bagi mata pelajaran lain akan disesuaikan oleh pihak sekolah dan mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan kelak. Okey, bagi perekodan dan skor bagi ujian akhir sesi akademik akan direkod oleh guru mata pelajaran dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu Kementerian Pendidikan Malaysia melalui modul pentaksiran bilik darjah dan juga modul pentaksiran bilik darjah murid berkeperluan pendidikan khas. Okay, jadi ini menunjukkan murid MBPK pun akan ada pentaksiran mereka lah. Okay. Okey, seterusnya SPPB KPM akan menjana prestasi murid bagi PBD formatif dan pencapaian bagi ujian akhir sesi akademik dijana dalam satu pelaporan. Pencapaian murid dalam ujian akhir sesi akademik dilapor mengikut 6 tahap penguasaan TP, iaitu TP1 hingga TP6 dengan jurat markah tertentu serta mempunyai pernyataan deskriptif yang komprehensif dan jelas bagi setiap mata pelajaran. Baik, tarikh ujian akhir sesi akademik bagi SKE 662 ya. Okey, pihak sekolah telah menetapkan tarikh UASA bagi SKE 662 adalah pada 9 hingga 13 Januari 2023 dengan mengambil kira takwim pengurusan dan julat masa yang telah ditetapkan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, sebelum sesi ujian diadakan dan juga selepas sesi ujian diadakan, ada beberapa aspek pengurusan yang perlu diselesaikan oleh pihak sekolah dan juga guru-guru lah. Jadi 9 hingga 13 Januari ini adalah minggu yang ditetapkan bagi memberi ruang kepada pengurusan-pengurusan ini diselesaikan. Baiklah, kita pergi kepada slide seterusnya iaitu peranan ibu bapa atau penjagalah ya. Satu, ibu bapa kena memastikanlah kehadiran anak semasa sesi UASA dilaksanakan. Sebenarnya bukan sahaja semasa ujian tetapi pihak sekolah amat memerlukan kerjasama ibu bapa untuk memastikan kehadiran anak ke sesi persekolahan sepanjang tahun dapat dijaga dan juga dipantau. Okay. Yang kedua, murid bukan warga negara. Pastikan ibu bapa kena pastikan telah membayar fee dan nama anak sudah berdaftar dalam APDM sekolah secara rasmi. Kerana bagi murid yang bukan warga negara, jika ibu bapa belum membayar fee, sebenarnya nama anak itu masih lagi tidak ada dalam APDM sekolah. Jadi mereka tidak boleh mengikuti ujian. Okay, yang ketiga, memastikan anak membuat ulang kaji secukupnya bagi semua mata pelajaran. Dan yang seterusnya, sentiasa memberi perhatian terhadap info dan maklumat melalui kumpulan guru kelas. Baiklah, peranan ibu bapa penjaga seterusnya. Ibu bapa perlu memahami bahawa UASA bukan untuk membuat perbandingan pencapaian antara murid. Ya. Kemudian UASA bertujuan untuk mengumpul maklumat tahap pencapaian setiap murid dan memberi gambaran tentang kemajuan, kebolehan dan pencapaian setiap murid. Dan seterusnya memahami tindakan yang perlu diambil bagi membantu anak meningkatkan potensi diri secara seimbang. Dan yang terakhir, ibu bapa perlu sentiasa merujuk kepada guru kelas atau guru mata pelajaran anak masing-masing berkenaan dengan perkembangan ataupun apa sahaja info-info terkini lah yang berkaitan dengan UASA. Jadi rasanya itu sahaja makluman yang saya perlu sampaikan kepada ibu bapa. Saya harap ibu bapa dapat memahami dan jika pun ada persoalan boleh terus bertanya kepada guru kelas dan juga guru mata pelajaran yang ada, dan saya mengharapkan juga agar ujian kali ini ibu bapa dapat memastikan anak-anak dapat mengikuti dengan sepenuhnya. Okay. Jadi rasanya itu sahaja. Sekian, terima kasih. Salam Sikit Kejayaan.